Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Saya malam tadi balik dari Aceh pukul 10 malam sampai ke rumah pukul 11. Lepas tu minum kopi Aceh, rupa-rupanya tak boleh tidur sampai pukul 2 pagi. Sebelum terbang balik tu kan minum kopi. Saya kata okey je, kopi kita orang boleh tidur. Rupanya sombong sangat cakap kata boleh tidur kan. Betul tak boleh tidur. Pukul 2 pagi, 3 pagi. Ya Allah, bangun subuh tu dah tak boleh buka mata balik kan. Baik, alhamdulillah puan-puan, kita sambung semula pengajian kita ni. Dan kitab kita sebenarnya sudah menuju ke pertengahan ya, muka surat, dan insya-Allah kita akan cuba untuk perhalusi dan kita niat qasadkan supaya kita dapat mentaati apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala ke atas hamba-Nya ini. Itu pun apabila Allah sudi menerima kita sebagai hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai mana kita muka surat? 257, iaitu hiasan tangan. Tuan-tuan puan-puan, sebagai seorang wanita, kita ini banyak sangat aurat yang perlu dijaga ya. Jadi kita rasa macam banyak sangat, tetapi dalam satu masa yang sama kita patut rasa beruntung, sebab kita ini ada yang meneliti, maksudnya yang teliti pada kita, ada yang mengambil kisah, ada yang prihatin kepada kita. Sudah tentulah Allah Jalla wa'ala. Sebab hukum hakam ini yang menentukannya adalah Allah. Jadi kadang-kadang kita ada rasa rebellious ya, rasa macam nak memberontak saja. Kata apa hukum hakam ni berat kepada wanita saja kan. Wanita pula yang nak kena menutup aurat, sedangkan syahwat itu pada lelaki. Laki lah yang macam itulah lebih kurangnya kan. Jadi sebenarnya kita ini semua perlu faham bahawa kita adalah milik Allah. Jadi bila Allah letakkan hukum-hukum tertentu, Allah nak jaga dan lindungi kita ya. Jadi kita taat saja pada Allah. Apa yang berlaku kepada kita itu adalah takdir dan juga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita sedikit pengalaman saya semasa di Aceh tuan-puan, dalam 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam tu saya sampai balik boleh terbayang-bayang lagi apa yang dia cerita. Sebab di situ kalau benar-benar ya kita jumpa dengan tour guide, dan kita sebelum pergi tu buat persediaan, kita akan bertemu dengan keimanan. Sangat penting perjalanan kita ini adalah perjalanan ataupun musafir kita, musafir yang meningkatkan keimanan kita. Jadi kalau di sana bila dia cerita mayat-mayat berkelimpangan kan, tidak ada tangan, ada yang kaki tercabut, dan ada bila doktor datang, relawan doktor, ada yang daripada Malaysia, doktor daripada Malaysia. Antara yang pertama datang untuk membantu selain US adalah Malaysia, dia kata. Jadi pasukan doktor ini terpaksa potong sebab sudah membusuk kulitnya dan sebagainya lah. Jadi bila cerita macam tu, yang saya nampak dalam kepala saya adalah Gaza. Kan anak-anak dia kata ada yang terburai lah perut semua kan. Dan ada yang mangsa-mangsa tsunami tu yang sedang menceritakan depan saya. Jadi bila saya datang tu, saya datang bersepuluh bersama dengan ahli keluarga saya. Jadi sampai di masjid itu, ada seorang penjaga masjid, dan penjaga masjid inilah yang menjaga galeri tsunami di masjid itu. Jadi bila dia nampak saya 10 orang tu pula pakai baju yang sama, cari baju jersey tu sama semua lah kan. Jadi terus dia kata, ini keluarga ni. Yes, ya betul, ni keluarga ni bang. Terus dia menangis. Sebab dia kata apa, saya sudah tidak ada keluarga, tidak ada tersisa kecuali saya.
Dia kata, dan saya perlu memulakan keluarga baru. So bila cerita macam tu, kita orang punya pemandu pun nangis. Rupanya pemandu kita pun sama. Dia yang satu-satunya keluarga yang tinggal. So jadi bila dia tengok kita orang ni, bulu roma dia asyik tegak aja. Padahal 20 tahun sudah berlalu. Jadi dia kata dia teringat ni, mak dia, ayah dia yang mayatnya tak dijumpai. Dan dia bekerja sebagai sukarelawan, dia kata. Tapi tak dapat jumpa jenazah-jenazah atau mayat. Dia kata kalau jenazah tu dimakan anjing semua biasa, dia kata. Dimakan ikan hiu, dia kata, biasa. Tetapi tidak berbau busuk. So jadi saya kata, ya Allah, ini takdir Allah. Dia rasa sampai macam tu, berkecai tubuh badan, bercerai anggota-anggota badan. Tsunami ni bukan tentera Israel, tapi dia adalah tentera Allah. Tapi dalam keadaan yang sebegitu juga, maksudnya hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kerana kematian kita macam mana Allah akan takdirkan. Jadi the first lesson saya bagi tahu kepada anak-anak saya, ingatlah hidup kita memang untuk mati. Kita akan berhadapan dengan kematian. Cumanya kita ni berusaha ke arah mana? Adakah kita nak husnul khatimah atau kita nak su'ul khatimah? Dua lorong tu je, tidak ada lorong selain daripada dua itu. So kita yang memilih nak husnul khatimahkah ataupun su'ul khatimah. So jadi perbincangan, perbualan kita itu penuh dengan derayan air mata, tuan-puan. Sampailah yang penjaga masjid tu dia cakap, ibu dia panggil saya Umi sebab anak-anak semua panggil saya Umi kan, dia pun ikutlah panggil Umi. Dia kata, Umi, dia kata, saya teringat, dia cakap, bila Umi kata begitu, saya rasa memang saya ini anak yang berdosa, dia cakap. Dulu dia kata sebelum datang tsunami, dia ini minum arak. Sebab waktu tu Aceh kan tidak terbuka, dia dalam peperangan. Kita pun tak boleh nak masuk Aceh, dia orang pun tak boleh nak keluar. Jadi dalam peperangan, dengan kan dia ada gabungan Aceh Merdeka, dia lawan dengan tentera-tentera Indonesia. Setiap hari memang akan berlaku kematian dan pembunuhan. Jadi anak-anak muda tu diorang macam dah tersesak dah dada dia dengan peperangan selama 30 tahun. Jadi kehidupan dia tu perang, makan pun tak cukup, macam itulah kan. Jadi tidak ada kebebasan, sikit-sikit kena colik, kena itu, kena ini. Maksudnya kalau ada ni colik, lepas tu kena berkurung lah. Sangat-sangat tidak selamat, sangat-sangat berprasangka hidupnya tu. Tidak selamat lah, tidak aman, tidak damai. Jadi dia ni ikut-ikut dengan tentera-tentera, beberapa tentera-tentera, tapi bukan yang GAM. Dia tentera-tentera yang mungkin yang daripada luar jugalah masuk. Dan dia minum lah sikit-sikit, adalah buat lah maksiat sikit-sikit gitu. Jadi mak dia ni selalu, dia ni pula dengan mak dia sangat-sangat santun dengan mak dia. Mak dia kata jangan buat maksiat, jangan maksiat. Dia kata, iya ibu, dia kata, iya ibu. Dia kata, saya berdepan ya, tapi belakang suka hati saya lah. Macam tu. Dia macam gitu. Dan kemudian dia kata pagi yang dia kena tsunami tu, mak dia bekalkan makanan dan mak dia memberikan satu nasihat. Mak dia kata, ingat ya, jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Mak kan insting mak tu. Jadi kemudian dia pun pergi ke kerja. Tak lama tu dia dapat berita ada gempa. Jadi bila gempa ni, dia pun tak ada tempat nak duduk kan. Dia mula dengan gempa dulu. So bila gempa, dia terus teringat keluarga dia dekat rumah, mak dia, nenek dia, lepas tu adik-adik dia. Jadi dia pun lepas gempa senyap sekejap, dia pun lari balik. Jadi bila lari balik, lepas tu dia nampak, dia kata masih lagi nampak dekat pandangan mata dia walaupun telah berlalu 20 tahun. Mak dia sedang mendukung anak saudara dia, 2 orang. Lepas tu bawa beg yang daripada kain. Kan dulu orang mana ada beg, kan dalam peperangan tu kan macam kain yang dia gulung tu, dia simpulkan. Jadi lepas tu bila dia keluar daripada rumah tu, dia pegang mak dia pegang adik anak cucu anak saudara dia. Jadi dia pun lari. Lepas tu mak dia tarik dia pergi ke masjid.
Mak dia tarik dia pergi ke masjid. Mak dia baru berpijak satu kaki dekat masjid. Lepas tu terus dia pun cakap, "Mak, nak buat apa pergi masjid?" Dia kata, "Ni masjid tak ada apa-apa, masjid tak boleh nak bantu kita. Masjid tak boleh nak tolong kita." Jadi mak dia kata, "Ya Allah, ampunkan anakku." Tapi mak dia ikut anak dia. Mak dia tak masuk masjid. Jadi sampai dia kata, mak naik kereta. Kita tunggu di sini kereta. Jadi dia tunggu satu tempat nak tunggu kereta. Jadi mak dia kata, adikmu, baru teringat adik dia umur 12 tahun tertinggal. Dia pun patah balik. Bila dia patah balik, dia kejutkan adik dia pun bangun. Lepas tu dia kata, siap dik. Tiba-tiba dia nampak pula, sebab rumah dia belakang tu pantai. Air surut. Ikan pula, ya Allah, punya banyak. Jadi dia berlari mengambil ikan. Dia kata ikannya besar-besar, dia kata. Lepas tu jadi dia pikul ikan di sini, ada ikan ini, rezeki. Sebut rezeki dari Allah, dia cakap. Lepas tu bila tengah sibuk-sibuk mengangkat ikan tu, apa-apa yang ada barang semua dimasukkan ikan. Jadi dia cakap, macam mana ini, pergi ke mana airnya? Rupa-rupanya daripada jauh dia nampak air tu dah macam ular senduk. Tinggi sampai dia kata pokok kelapa tu 2 kali. Oh, jadi lepas tu dia pun terus berlari tak sempat berlari macam mana, air dah sampai. Dia nampak air itu melambung adik dia sendiri. Lambung adik dia. Jadi bila lambung adik dia, dia pun sama kan, terlambung. Jadi terlambung, ikan apa semua yang dia pegang tu terlepas. Terus dia pun dibawa oleh air. Dia berpautlah pada sampah-sampah apa semua. Waktu sekejap tu terus terpampang dosa-dosa dia. Dia terpampang dosa-dosa dia. Terus dia pun dia tak lagi sebut la ilaha illallah. Dia tenggelam dalam air. Masa dia tenggelam dalam air tu, dia terdengar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam tu. Jadi akhirnya dia kata dia memang tak boleh nak buat apa-apa. Dia cuba juga usaha untuk selamatkan diri, tapi kemudian ada sampah banyak kan, sampah dalam banyak-banyak sampah tu, dia terasa ada satu benda masuk kat dalam perut dia. Rupanya dia tertusuk besi. Jadi dia terus teringat dia makan benda-benda yang haram. Dan sampai akhirnya dia tidak dapat jumpa dengan mak dia. Jadi ceritanya memang sangat sedih lah. Kita orang menitis ni air mata ni. Sampai akhirnya dia kata tak jumpa mak dia. Dan waktu dia sedang sakit tu, masa yang dia sedar dekat hospital, sebab orang-orang yang sukarelawan tu dah ambil, dia ingat dah mayat dah. Tapi bila dia pegang tangan tu masih berdenyut. Jadi dia pun diselamatkan dekat hospital. Bila dia terjaga, dia terus sibuk nak cari mak dia. Orang semua tak bagi. Dia lari, dia cari. Lepas tu tempat yang dia cari itu adalah di masjid. Dan dia terdiam sebab dia tengok tangga dan bangunan masjid masih tersergam. Sedangkan dia cakap dengan mak dia, masjid tak boleh selamatkan. Itulah dia kata satu terkilan yang amat besar sampai sekarang. Umur dia 53 tahun, dia baru kahwin. Maksudnya umur, sekarang saya tak ingat umur berapa tahun lah. Maksudnya baru nak memulakan. Dia kata dia baru nak rebuild dia punya family. Jadi lepas tu dia berazam. Masa dia nampak masjid itu, dia kata kalau dia sihat, kalau dia hidup, umur dia panjang, dia nak mengabdikan diri ke masjid. Sebab dia lepas daripada tsunami tu cuma 15 minit je. Selepas daripada tsunami tu, satu mati. Lepas selang 2-3 hari ada orang mati sebab dia sakit. Ada yang minum air daripada lahar yang air sulfur tu. Okey, dan kemudian dia nak mengabdikan diri. So dia mengabdikan diri tu, waktu dia bersihkan tandas ke, waktu dia bersihkan tu kan dia nampak rambut-rambut gugur perempuan. Dia kumpulkan. Dia kata inilah pengorbanan makku dulu, dia kata. Pengorbanan mak yang melahirkan dia, gugur rambut dia tak sempat nak membalas jasanya. Jadi masa dia dalam laut tu juga dia terdengar mak dia punya suara, ya Allah ampunkan anakku. Itulah ceritanya.
serba sedikit. Menginsafkan tak perempuan? Kan saya cerita macam ni je pun menginsafkan. Perempuan kalau yang dah pergi Aceh tu alhamdulillah. Kalau yang belum tu pergi. Kalau pergi dekat masjid tu cari penjaga-penjaga tu, duduk dengan dia, minta ditanya dia ni mangsa tsunami ke bukan. Kalau dia kata ya saya mangsa tsunami, duduk dengan dia, minta dia cerita. Kami, tour guide kami dia bukan mangsa tsunami, tapi driver kami mangsa tsunami. Yang itu pun dia cerita berjumpa mayat pelbagai rupa. Dia kata, Umi, saya mengangkat seorang ibu yang saiznya bukan kecil mana, dia kata, tapi tidaklah besar mana. Sekali saya angkat, hanya saya seorang, tapi ya Allah, beratnya seberat kapas. Saya seorang angkat. Maksudnya dosanya tu, subhanallah. Dan ada perempuan yang dia berlari-lari daripada air, tahu-tahu tiba-tiba tengok dia dekat atas bumbung masjid. Tak tahu siapa yang selamatkan dia. Jadi dia kata waktu tsunami itu yang ramai terselamat, dia kata yang ramai terselamat adalah kaum perempuan. Ada dilemparkan kembali ke masjid macam itulah, tapi ada juga imam yang lumpuh. Imam yang lumpuh, dia hanyut dengan tilam apa, kapas tu kan. Dia hanyut, terapung, dah dibawa ke mana-mana oleh air. Last dihantar balik ke rumah dia kat bumbung dia. Dan dua rumah, tak ada, dua benda sahaja yang tinggal, masjid dan rumah Tok Imam tu. Tapi sebab Tok Imam tu dah tenggelam timbul kan, dia lumpuh kan, tak boleh nak buat apa, tertelan air tu. Jadi selang beberapa bulan lah, tapi dia lumpuh, dia sihat. Dah sihat, dia mengimamkan balik, dan kemudian dia meninggal dunia. Jadi dia tu antara, maksudnya yang hidup yang boleh menceritakan lah. Tetapi kan tuan-tuan perempuan, rumah dia itu dijadikan tempat khurafat. Orang datang semua nak sembahyang kat situ lah kan. Ada perigi kat situ. Perigi tu diambil airnya, nak buat ubat lah, dibotol lah semua kan. Jadi diorang ni dekat sana seal terus. Dan tak bagi tahu pun kat mana, cuma tengok gambar je lah. Lepas tu rumah Tok Imam itu pun dia tak bagi masuk sudah. Jadi waktu tu macam saya faham, patutlah kita boleh menambah faham kita lah dalam hukum hakam, kenapa Allah tak bagi kita melukis-lukis gambar orang kan. Kita actually mula-mula kita appreciate je, tapi takut-takut jadi tu yang khurafat tu. Orang-orang yang ambil air daripada perigi lah, yang nak masuk rumah Tok Imam lah, yang penuh berzikir, berzikir lah, mengaji apa semua dekat rumah Tok Imam, sampai masjid tinggal, padahal berdepan dengan masjid. Jadi tengok macam mana syaitan dia boleh songsangkan, selewengkan kita punya pemahaman. Jadi dia kata itulah Umi sangat menakutkan. Sekarang rumah imam itu kita tutup, dengan kolam itu pun kita tutup. Jadi yang tinggal masjid. Nak beribadah di rumah Allah lah, buat apa nak pergi rumah Tok Imam. Jadi macam itulah ya yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang mengambil manfaat untuk tambah iman. Ada orang dia nak mengambil manfaat sementara, Nauzubillah min zalik. Jadi nak tambah iman pun kena tengok imam kita juga. Subhanallah. Okey. Jadi kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah tentukan setiap satu peribadi kita ini menurut jalan dan apa yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian seandainya kita mentaati, sudah tentu kita akan mendapat ganjaran daripada Allah. Baik, hiasan tangan ada beberapa. Kalau kita lihat di sini sampai muka surat 262, ya, ada 5 bentuk hiasan tangan. Yang pertama menyimpan kuku, yang kedua warnakan kuku, itu salah satu bentuk hiasan tangan. Inna yang bercorak, yang keempat hukum bertatu juga ya, hiasan tangan. Yang kelima adalah memakai cincin. Daripada situ kita lihat setiap satu ada hukum hakam dia. Kalau menyimpan kuku, okey ke tak okey?
Okey, tak okey. Memang tak okey. Dan Islam juga melarang kita menyimpan kuku. Sebab itu dia dipanggil sebagai khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Malah apabila kita potong kuku, maka kita ikut sunnah. Simpan kuku, tak ikut sunnah. Kalau potong kuku, ikut sunnah. Jadi perkara-perkara sunnah inilah yang akan cover keburukan, kelemahan, kecacatan amalan-amalan fardu kita. Ya. Contoh, niat kita tak betul, tapi sebab kita buat sunat, kita potong kuku, kita pastikan kuku kita sentiasa pendek sebab kita ikut sunnah Nabi, maka kemungkinan ada niat-niat dalam kehidupan kita, bukan niat dalam ibadah, niat dalam kehidupan kita itu yang tak betul. Contoh, datang ke majlis ilmu supaya orang tidak membiarkan kita punya jenazah nanti, contohnya kan, itu kan niat tak betul. Jadi bila begitu, maka perkara-perkara sunat ini yang akan cover balik niat-niat kita yang tidak betul, mudah-mudahan. Okey. Jadi hatta dalam Islam, fitrah yang disebut fitrah manusia yang suci itu ada 5 perkara. Berkhatan, salah satu daripadanya kita dah bincang dulu. Membuang bulu di sekitar kemaluan, itu pun kena ikut syarak. Ada sebab sekarang ini dia ada style lah. Saya tak ingat style apa yang dia buang semua tapi orang yang buangkan. Apa dia kat ya? Di wax itu istilah yang biasa dengan, tapi dia ada rawatan dipanggil. Dia berselindung atas nama rawatan. Jadi ada sebahagian sahabat-sahabat saya dalam bidang seni, dunia seni, dia hubungi saya. Kemudian bila kita cek balik, tengok, oh rupanya disuruh orang yang tolong buangkan bulu kemaluan itu sendiri. Ya kalau yang boleh ni suami kita je, suami isteri je. Kalau nak tolonglah benda-benda tu kan. Tapi orang lain tu tidak dibenarkan, tuan-tuan. Sebab dia telah melihat tempat yang haram dilihat. Kecuali kalau bahagian perubatan, nak bersalin, terlupa pula nak cukur dulu kat situ. So jadi doktor ataupun jurawat, biasa doktor tak buat, jurawat yang buat. Jadi jurawat yang buat itu untuk keperluan perubatan. Yang itu harus. Kan, jadi kalau kita mudahnya janganlah suruh nurse pula buat, kitalah yang selesaikan terlebih dulu. So ingat faktor aurat itu. Kemudian mencabut bulu ketiak, mengerat kuku dan juga menggunting atau trim kan misai, ya. Okey. Jadi even kalau dalam adab kita pun, akhlak sebagai seorang Islam, kuku jangan disimpan, kan? Kuku jangan simpan panjang sebab dia berkait rapat dengan sopannya dia, bersihnya seseorang itu, baik lelaki baik perempuan. Cuma sekarang ni yang kerja kadang yang dengan SIM card telefon, dia mesti kuku dia panjang. Sebab apa dia kata? Dia nak korek mudah kan. Gunalah pin. Kita kan ada alat kemudahan kan. Bila kita guna pin, alat kemudahan, walaupun susah nak mencari, itu adalah jihad. Hidupkan perjuangan. Okey. Jadi ada kuku untuk dipotong. Kajian-kajian sains pun mengatakan bahawa simpan kuku tidak baik. Jadi sebab tu bila kita potong kuku, kena pula pada hari Jumaat. Ikutlah saranan para ulama. Cara potong kuku yang jari telunjuk dulu, kemudian diikuti dengan jari tengah, jari manis ke kan, lepas tu jari kelingking. Dia kan ada dia punya aturan tu. Yang itu bukannya hadis Nabi, tetapi amalan para ulama. Dan ulama ini dia melihat para sahabat, sebab itu disebut juga sebagai sunnah. Jadi sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat. Okey, yang kedua, mewarnakan kuku. Boleh ke tak boleh ni? Mewarnakan kuku, maksudnya yang Q-tex tu lah. Okey, perempuan yang ada suami hukumnya haram kalau tidak dapat izin suami. Okey. Tapi perempuan yang tak bersuami pula, majoriti ulama kata makruh. Tapi makruh dia yang boleh membawa kepada haram. Makruh yang boleh jadi haram. Tengok niat dia. Kenapa? Nak cantik, jatuh haram.
Ya, kalau niat dia nak cantik sahaja, cantik full stop, haram. Jadi anak-anak kita sekarang kan macam-macam jenis perempuan, dia ada kuku palsu tau. Kuku palsu tu dia panggil French manicure, entah apa benda tu kan, warna macam-macam, tukar hari ni hari Isnin tukar warna, Selasa tukar warna, Rabu tukar warna. Dek, kenapa pakai ni dek? Period, dia kata. Kita tanya kenapa pakai, dia sebut period. Jadi nak tunjukkan bahawa aku tengah period ni, jangan bising-bising, boleh tak? Okey. Jadi di sini dia ada dua hukum. Untuk anak-anak kita yang boleh pasang, dia pakai glue kan? Jadi hukum yang pertama adalah harus seandainya tujuan dia pakai itu untuk merawat kuku yang rosak atau menutup aib atau menghilangkan aib. Cuma dengan syarat jangan menghalang air. Tak tepat syarat tu Zazah. Tak tepat syarat, fikirlah balik. Yang kedua, hukumnya itu tidak dibenarkan. Maksudnya apa tu? Haram lah. Tapi bila sebut haram tu orang jadi geram. Jadi bila sebut tidak dibenarkan tu, dia akan nak mau dengar semula. So it's a matter of word atau istilah. Kalau kita sebut haram, dia terus jadi dendam. Sikit haram, sikit haram kan. Kalau kita tidak dibenarkan. Sebab so antaranya kalau kerana kecantikan semata-mata. Jadi bila cantik semata-mata, sebab kuku kita yang asal itu mungkin warna dia macam putih, jelut sinar saja, tak nampak kan. Tapi bila letak warna tu, menonjol lah pula dengan warna-warna, jadi cantik kita kata. So di situ ada unsur penipuan. Kita menipu orang lain. Dan selain daripada itu, dia membuang masa. Kat situ masa yang kita gunakan untuk menghiasnya, dia akan menjadi buang masa. Jadi kalau cantik semata-mata, bahan dia itu bahan dia itu mungkin tak suci, atau bahan dia tidak telap air, dan takut pula pemakaian glue yang dipakai walaupun sementara itu boleh menahan daripada wudu dan juga memudaratkan, maka dia tidak dibenarkan. So maksudnya boleh sekiranya nak cover kecacatan. Itu je, cover cacat. Jadi kalau misal kata ada pakai, dek, kau pakai tu kuku kau cacat ke? Macam tu je lah kan. Cacat ke kuku, dek? Kuku. Yang tu tengok balik alat dia. Sebab saya pun tak ada nak explore. Cuma dia punya point, perempuan 3 saja. Nombor 1, niat dia pakai untuk apa. Kalau cantik semata-mata terus jatuh haram. Kemudian yang kedua, bahan dia. Bahan dia itu suci ke tidak suci. Kalau tak suci, najis, terus jatuh haram. Kemudian yang ketiga, sebab kita nak bawa sembahyang kan. Yang ketiga, memudaratkan ataupun tidak. So kalau memudaratkan, terus jatuh haram. Memudaratkan mungkin sikit letak glue, tiba-tiba dia allergi, dia ada alahan, gatal-gatal ke kan, dan sebagainya. Kita pun tengok dah, ya Allah, dek, sampai sempit dah kuku kau tu, penyek. Jadi kita kata kan, macam mana boleh jadi macam tu, dek? Dia sebut pula beauty is pain. Oh Allah, nak cantik kena sakit, dia kata. Ya, ya. Kita tak pastilah dia punya bahan-bahan halal telap air ke? Cuba tanya dia kan. Sebab kadang bila halal dengan telap air berbeza kan, puan kan? Sisik ikan tu, gam tu halal, tapi dia tidak telap air. Jadi glue dia halal, tapi dia tidak telap air. Jadi dia halal is one thing, one point. Telap air ataupun tak, itu adalah another thing. Okey. Yang ketiga, inai bercorak. Baik, corak inai bercorak, yang ini hukum dia sunat.
Jadi kalau nak mewarnakan kuku, kena pakai inai. Itu je lah yang lebih baik. Dan hukum dia sunat pula tu. Sebab memang ada dalam satu hadis Nabi SAW, dia bertanya pada satu tangan yang empunya tangan ni. Dia masukkan, ni lah dekat rumah Nabi, Nabi tutup lah, tak adalah semua nak terpampang kan. Jadi sampai jumpa Nabi, dia pun hulurkan satu surat. Jadi Nabi nampak tangan tu, Nabi kata, aku tak tahu ni tangan laki ke tangan perempuan, kata. Jadi yang empunya tangan pun cakap, aku wanita ya Rasulullah. Dan kemudian baginda berkata, sekiranya kamu seorang wanita, bezakanlah dirimu dengan memakai inai di jarimu. Lelaki itu tengok seandainya dia pakai untuk apa. Kalau dia berubat, okey. Sebab dia berubat tu dia masuk kepada membela maqasid syariah, nyawa. Okey. Tapi kalau dia nak tunjuk yang dia adalah pengantin, cuba tanya, ada tak tanda lain yang boleh dicam sebagai pengantin? Contohnya tanjak. Oh tak boleh ustazah, ada tetamu satu bas akan datang dengan tanjak. Oh nanti kan orang tersilap pula kan. Okey. So bolehlah pakai, tapi untuk satu jari saja. Jadi jangan, ada sebagian ulama keras dia kata haram langsung. Tapi kita taklah boleh kata inai itu haram, sebab bagi lelaki yang haram itu sutra dan emas. Tapi kalau inai maksudnya dia memakai corak sebagaimana corak wanita, dah yang itu yang haram. Tapi kalau dia nak menunjukkan orang yang pakai inai, memang lelaki tetamu yang datang tak ada yang nak pakai inai pun kan. Tapi yang dia lah yang akan pakai inai, yang dia inilah pengantinnya ya. So jadi hukum itu kita kena tengok keadaan. Satu, jadi kita tak boleh simply kata haram, sebab ada budaya sesetengahnya yang sampai sekarang pun dia kahwin dia tak tahu siapa dia punya pasangan. Jadi mana satu pengantin lelaki, mana satu pengantin lelaki, entahlah kata. Lepas tu bila kahwin tu baru lampak lalu, gantengnya dia kata. Oh take my breath away kata. Lepas tu nampak pula dekat jari dia, inai, inilah pengantin, betul-betul pengantin. So kalau situasi seperti itu, maka inai itu adalah harus bagi pengantin tersebut ya. Okey. Jadi pemakaian inai ini boleh jadi haram seandainya berlebih-lebihan. Jadi dia jadi haram bila berlebih-lebihan. Contoh ukiran-ukiran bunga tu okey. Yang tak okeynya bila dia letak macam dewa-dewa, atau ukiran berbentuk macam dream catcher. Dream catcher ni yang Naruto kan. So dia benda tu tidak nampak alami ya? Tidak nampak kita appreciate alam, appreciate kejadian Allah. Jadi kalau macam Naruto dan sebagainya itu sudah manusia punya ni, dan juga pemikiran manusia lah. Dia ada macam tim-tim atau kelompok-kelompok dan sebagainya. Baik, ada sesuatu yang telah diputuskan ya, oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa ni pada tahun 2009 lagi. Dia bincang pasal inai bercorak. Di waktu tu tahun 2009, masa ni tengah trend. Jadi yang pertama, pemakaian inai pada kedua tangan dan kaki adalah hukumnya harus. So underline harus. Kemudian pemakaian inai pada kedua-dua tangan dan kaki dia terhad pada pergelangan tangan dan buku lali saja. Yang ketiga, warna yang digunakan tidak bersifat kekal atau tidak seperti tatu, dan kandungannya bukan daripada unsur yang meragukan. Seterusnya mengenai corak atau ukiran. Corak ukiran daun dan tumbuh-tumbuhan diharuskan. Corak haiwan, lambang dewa dan gambar-gambar yang bertentangan dengan syarak maka dilarang. Pemakaian inai pada kedua tangan dan kaki bagi lelaki adalah tidak diharuskan kecuali pada sebilangan jari bagi pengantin semasa majlis perkahwinan atau juga untuk tujuan perubatan ya? Okey. Baik, jadi sekarang ni ada white henna. White henna tu waterproof ke tak? So kalau misal kata dia tidak waterproof, masa solat tu kena buang lah, tak boleh lah pakai waktu solat.
Kecuali kalau lepas ijab dan kabul, dia ada dua mempelai ni, dia solat sunat. Okey, kedua-dua tu solat sunat. Saya tidak kata lah tunjuk-tunjuk lah pula solat sunat kan. Tak ada perempuan. Biarkan dia orang buat. Sebab bila dalam majlis itu dia mengutamakan perkara itu depan orang, sebaik saja lepas akad nikah, kita tak terus kata batal wuduk kan. Sebab kita punya dulu adat kita adalah batal wuduk. Kita pun terfikir bila masa dia ambil wuduk. Okay. Jadi bila dia sembahyang itu, seorang lelaki itu dia rasa dah. Sebab sekarang ni zaman viral, zaman show off, zaman share kan. Jadi dia nampak orang semua melihat dia ni boleh jadi imam ke tak? Dan kemudian dari awal-awal lagi si isteri itu pun sudah bersedia untuk dimakmumkan. Bersedia untuk mematuhi suami. Dan mudah-mudahan selepas itu, kalau keluarga nak membentuk menantu dia, anak dia supaya ajak sembahyang berjemaah, dia akan jadi mudah. Sebab nanti boleh pertikaikan, kau masa ijab kabul boleh pula berimam bermakmum. Kan? Selepas takkan tak boleh nak sembahyang kot. Itu sembahyang sunat, sembahyang wajib. So jadi situ kalau boleh galakkan. Biar dia orang lepas akad nikah itu buat sembahyang sunat. Buatlah tempat yang tersorok supaya yang mempelai perempuan tu bila geraknya itu tidak nampak sangat kan. Melainkan kalau dia pakai baju tu yang memang dah cantik. Biasanya orang pakai orang waktu akad nikah ni semuanya tutup aurat. Biasanya wallahu alam kan. Okay. Baik, hukum bertatu. Tatu ini adalah tanda dengan pigmen dakwat yang diletakkan, dicorakkan dalam kulit. Dan ini perhiasan yang dilarang keras dalam Islam. Sebab tu dia ada jarum yang macam seolah-olah dakwat itu disulam di bawah kulit. Dia susah nak hilang sebab dia berada di bawah kulit, boleh dilihat oleh mata. Dan ada hadis yang sangat jelas melaknat perempuan yang menatu dan minta ditatu, sama ada dia punya tukang solik dia ataupun tukang tatu ataupun yang datang pelanggan. Ya, dua-duanya itu akan dilaknat oleh Allah. Baik. Dan ada muzakarah fatwa yang menjelaskan tentang hukum bertatu ini pun sama pada tahun 2009. Muka surat 261, dia memutuskan bahawa hukum tatu adalah haram. Dan muzakarah juga bersetuju orang yang telah bertatu wajib bertaubat. So nombor satu hukum dia adalah haram. So macam mana dengan keadaan orang yang dah buat tatu tu? Nombor satu, dia kena bertaubat, menyesal dan berusaha menghilangkannya dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. So sekarang ni memang dah ada kan yang boleh padamkan tatu, tapi menyakitkan jugalah. Baik, walau bagaimanapun jika nak menghilangkan tatu itu boleh memudaratkan nyawa, maka tatu itu boleh dibiarkan. Boleh dibiarkan dan dimaafkan, ya. Okey, dan kalau telah meninggal dunia, nak hilangkan tatu tersebut akan menyeksa mayat, maka biarkanlah mayat itu meninggal dunia dengan tatunya. Jadi dia bawalah tatu tu jumpa Allah, ya, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat sudah, insya-Allah Allah akan bantu, ya perempuan. Oh, saya pergi Aceh ni banyak cerita yang macam saya banyak cerita yang pelik-pelik lah. Jadi saya pun macam terfikir, betul ke cerita ni? Betul ke cerita ni? Dia kata, Umi, dia kata, saya cerita ikut apa adanya. Yang lain saya serah kepada Allah. Sebab memang benda tu macam di luar daripada kotak pemikiran kita. Macam saya tanya dengan seorang kakak tu, sebab kakak ni dia terpisah daripada kereta tu. Kereta tu tercampak air, dia dah dalam kereta dah penuh dah, dia terpisah dengan anak-anak dia. Jadi yang dia ingat masa tu hanya Allah aja. Dalam hati dia disebut syahadah. Waktu dia kata dia perasan bila dia sebut syahadah je, asyhadu alla ilaha illallah, badan dia naik. Dan bila dia naik tu dia nampak ada pelepah kelapa. Macam pelepah kelapa tu, so tak apalah dia bersangkutlah kat pelepah kelapa. Bila bersangkut kat pelepah kelapa tu, rupa-rupanya pelepah kelapa tu masih lagi dekat pokok kelapa. So dia tak pergi mana. Jadi dia kata,
Memang dia tak boleh fikir. Saya cakap macam mana dengan orang-orang yang pandai berenang. Dia cakap satu je, Umi, waktu itu orang yang mahir ke, orang yang tak mahir ke, dia tidak ada guna. Sebab yang perlu adalah bergantungan kepada Allah. Sebab tu kan masjid ditinggalkan. Sebab Allah nak tunjuk, kau selalu layan masjid ini ikut pemahaman kau. Asal ibadah dekat masjid. Maksudnya masjid ini untuk sembahyang 5 waktu. Kehidupan kau yang sebenar tu tak ada masjid di dalamnya. Rumah tangga kau yang kau panggil orang baru kahwin tu mendirikan masjid, hakikatnya tak ada masjid dalam rumahmu. Jadi beribadah masjid, beribadah masjid. Kat rumah tak ada, dalam kereta tak ada, dengan anak beranak tak ada, berjual beli mungkin tak ada. Mungkin Allah nak tunjuk macam tu kan. Kemudian berurusan asyik gaduh aja, prejudis sahaja kan. Jadi dalam kehidupan ini ambil hak orang dan sebagainya, tak nampak Allah. Allah hanya ada di masjid. Jadi Allah nak tunjuk bukan hanya pada Aceh, tapi pada kita semua, bahawa once kalau kita niatkan mati, kalau mati pun biarlah mati di masjid, contoh. So sebab tu orang-orang yang berada di masjid tu selamat. Jadi nak tunjukkan bahawa hidupkan masjid dalam hati kita. Kita solat, hidupkan solat kita yang di masjid tu dalam hati kita. Jadi itu yang lebih pentingnya. Okey. Ya. Betul, Serambi Mekah. Waktu tu sebab waktu macam perang gerila, jadi diorang tak dapat kekuasaan sepenuhnya. Tapi hari ini tuan-tuan perempuan, Masya Allah, dia lah antara yang pertama kan menjalankan hudud ni selain Brunei. Dia hukum hudud pada hari Jumaat. Dan hari ini jangan main-main, tak tutup aurat, siap. Lepas tu pergi ke masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Baitur Rahman, seluar tak boleh pakai, walaupun baggy. So saya kena pakai kain telkung saya dalam kereta tu. Selepas tsunami. Selepas tsunami. Dan sebelum itu memang ada, tetapi Aceh ini, so, ya Allah, sangat mulianya orang-orang dulu ya. Sebab kan dia orang di bawah Belanda. Jadi selepas itu kemudiannya, tapi tidaklah nak kata semua keseluruhannya, tapi Allah memerdekakan Aceh dengan cara dia tersendiri. Jadi Aceh sekarang jauh lebih baik. Yang dulu pada tahun 1600, P. Ramlee rupanya berasal daripada Aceh kan. Tahun 1600, rumah yang dibina yang banyak dihanyutkan oleh tsunami itu adalah pattern dia very Islamic. Kita masuk rumah daripada anjung luar tu, dia dah jadi ruang tamu untuk lelaki. Kemudian yang perempuan masuk, dia pergi ke anjung yang bahagian belakang. Jadi lelaki dengan perempuan, tempat dia berbeza sudah. Memang Islamik. Dan tangga dia ada berapa. Kalau tuan-puan pergi ke Aceh, dia sangat biasa warna merah, warna hitam. Merah itu keberanian, hitam itu dosa. Berani melawan dosa. Dia ada dia punya falsafah. Lepas tu dia punya lambang dia tu yang macam 4 segi tu kan. Lepas tu di tengah tu dia ada 3 petak. 4 segi tu adalah lambang pintu, you are welcome. Kemudian 3 petak kecil itu, tetamu harus dilayan 3 hari. Itu kan hadis. Lepas tu kalau dia lebih dari 3 hari, itu adalah layanan yang lain. Lebih dari 3 hari lagi, layanan yang lain. Dia macam ada tingkat. Dia ada falsafah dia sendiri. Di Aceh pula ramai wanita pahlawan. Pahlawan-pahlawan wanita ini semua adalah nakhoda kapal, pandai berenang, berlayar. Antaranya satu yang disebut Cut Nyak Din. Ada cut-cut lagi banyak. Jadi kita yang tak kenal kan. Dan di situ juga kita jumpa gunungan. Dia macam playground. Rupanya Sultan Aceh ini sewaktu dia menawan Johor dan beberapa wilayah di tanah Melayu waktu dulu tu, termasuk Pahang, jadi mereka semua kalah bawah Aceh.
Jadi dia berkahwin dengan puteri Pahang, Puteri Kamaliah nama dia. Sampai di sana dipanggil Putra Pang. Puteri Pahang jadi Putra Pang. Dan playground dia dibuat macam gunung ganang. Bila kita orang masuk tu, dia macam hide and seek place. Dia sebiji macam playground tapi yang besar, yang sultan suami dia buat untuk dia. So saya kata macam main-mainan lah. So terus saya tanya dengan dia punya ni, saya kata Puteri Pahang tu umur berapa tahun? Dia kata dalam 16-17 tahun. Oh patutlah, masih nak main sorok-sorok lagi. Dia macam nak main-main sorok-sorok lagi kan. Tapi kat situ nampak betapa seorang suami menjalankan tanggungjawab yang baik. Sebab dia tahu isteri dia umur 16 tahun, berpisah pula daripada mak dan ayah dan keluarga dia di Pahang, dari Pahang. Pahang ni tempat yang bergunung ganang. Sebagai seorang raja yang dia nampak logistik dan sebagainya, dia pun hadiahkan untuk isteri dia satu permainan yang berbentuk negara dia juga. Di playground. So waktu kita panjat tu apa semua, kita boleh faham, oh ini tenaga puteri ni. Sebab dia punya tangga dia agak curam. Dia memang jenis orang yang apa kata licik, jenis yang tangkas. Sebab kita jalan pun pegang-pegang. Tangga dia masuk lubang, keluar lubang kan. Lepas tu ada tempat untuk basuh kaki. So rupa-rupanya ada sejarah yang kuat, erat antara Aceh dengan tanah Melayu ni. Kenapa sampai situ lagi ya? Okey. So yang kelima, yang ni yang terakhir, cincin merupakan salah satu hiasan tangan ya tuan-puan untuk kaum wanita. Dan yang ini majoriti ulama menunjukkan hiasan cincin adalah sesuatu yang istimewa dalam Islam, kerana dia menjadi pelambangan kepada sebuah perkahwinan juga. Jadi hadiah-hadiah perkahwinan. Pernah dalam satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai, Ali bin Abi Talib menceritakan bahawa Nabi SAW pernah mengambil sehelai sutra, meletakkan di sebelah tangan kanan, dan baginda ambil emas serta meletakkan di sebelah tangan kiri sambil berkata, sesungguhnya dua barang ini diharamkan untuk para lelaki di kalangan umatku. Jadi untuk wanita harus. Sutra dengan emas adalah harus. Jadi cincin itu juga adalah harus. Cuma pada sudut pemakaian itu, pemakaian di jari mana-mana tuan-puan, yang ini kita kena ikut sunnah Nabi juga. Atau sama ada sunnah Nabi secara fizikal jari yang mana, ataupun pada sudut pemahaman kita ya. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanannya, ataupun Anas dan Ibnu Umar dia cerita Nabi pakai cincin di tangan kirinya. Ada yang nampak Nabi pakai cincin kat tangan kanan. Ada masa Nabi tukar, jadi datang riwayat Nabi pakai di tangan kanan, tangan kiri pula Dan jari yang sunat dipakai oleh majoriti ulama adalah jari pertama, jari kelingking. Yang kedua adalah pada jari manis. Dan berdasarkan nasihat peribadi Nabi kepada Saidina Ali, yang ini tercatat di dalam kitab-kitab, tapi dalam hadis ini tidak dinyatakan sama ada hadis itu adalah hadis yang muktabar ataupun sahih ya. Dinyatakan bahawa Nabi melarang Saidina Ali menyarungkan cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. Jadi maksudnya jari telunjuk dan jari tengah, dia dua sekali. Dua-dua sekali. Maksudnya dalam satu masa yang sama pakai cincin pada dua jari. Saya ada dua ni, dua cincin ni, satu sini, satu sini. Contoh, pakai dua jari. Yang ini sekali ya, dilarang kerana mengikut perbuatan kaum Lut. So kaum Lut tu tanda dia dah ada boyfriend, dah ada couple. Kalau tengah satu saja tak apa, atau jari telunjuk saja pun tak apa. Kalau satu je tak apa. Dia ini dua-dua sekali. Okey.
Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Saidina Ali menceritakan bahawa Rasulullah telah melarang aku dari memakai cincin di jari ini atau jari sebelahnya, sambil dia menunjukkan jari telunjuk dan jari hantu. Begitu dua. Jadi dua-dua ni tidak boleh. Dalam soal memakai cincin juga kena berikan perhatian untuk kaedah umum. Bila kita pakai cincin dah jadi bukan Lord of the Ring lagi, Queen of the Rings. Penuh semua jari. Yang itu saya tak tahu yang mana sunat, Ustazah, saya pakailah semua. Jadi berhati-hatilah pula dengan perhatian orang dan sebagainya, ya. Jadi subhanallah, hiasan pada tangan juga ada aturan dan peraturannya yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Tuan-puan, bila kita taat, maka kita sebenarnya sedang mentaati Allah, ya. Okey, Ustaz Muhadir dah datang ke? Ustaz Muhadir tak datang lagi. Kalau saya boleh teruskan, boleh, ya? Hiasan kaki pula, tuan-puan. Hiasan kaki ini ada dua: gelang berloceng, kasut bertumit tinggi. Ustaz Muhadir datang ke? Baik, kita lihat hiasan kaki ini. Biasanya kalau gelang tangan, gelang kaki harus, ya, hukum dia adalah harus. Tetapi bila hiasan kaki ini dia mempunyai loceng-loceng, jangan, kalau boleh janganlah ada loceng. Tapi kalau dia berloceng, gelang yang berloceng, maka dia boleh jatuh haram. Sebab perbuatan ini bila dia berjalan pakai yang loceng ini, dia boleh menimbulkan perhatian, menarik perhatian dan sebagainya. Cumanya tuan-puan, loceng itu dia ada beberapa degree. Ada loceng yang kecil, ada loceng yang banyak, kan? Kadang yang satu urat tu kecil lah, tapi ada 2-3 urat tu sampai banyak, yang biasanya kaum India pakai untuk tarian. Okey, kalau setakat yang kecil tu kita pakai stokin pun kadang-kadang dengar, kadang tak dengar, tak mengapa. Tapi jangan sampai yang macam tarian tu. Oh, dia pakai kerincing, semua orang dah pandang dah. Kan kerincing, gitu. Yang itu tidak dibenarkan, ya. Okey. Jadi benda tu pun nampak macam seolah-olah menunjuk-nunjuk, sedangkan perhiasan di dalam. Bila di dalam, dia memercikkan keinginan untuk membayang, ya. Jadi bila membayang-bayangkan itu adalah sesuatu yang tidak selamat. Tidak selamat kepada wanita tersebut dan juga tidak selamat pada jiwa-jiwa dan telinga-telinga yang mendengar. So elok-elakkan. Kasut bertumit tinggi hukumnya adalah harus. Tetapi seandainya dia memudaratkan kesihatan, jatuh haram. Kasut tumit tinggi yang kita boleh alas tumit tinggi dia itu bila berjalan tak keluar bunyi adalah harus. Tapi kalau kita sengaja berjalan memang nak bagi orang dengar, keletak keletuk, keletak keletuk, keletak keletuk, tujuannya untuk menarik perhatian ramai, yang itu boleh jatuh haram. Dia letak pula pada niat, kan. Okey, habis Ustazah, saya punya berbunyi-bunyi tapi saya tak adalah niat untuk menarik perhatian. Hukumnya macam mana? So dia boleh jadi sekejap haram, sekejap sekejap halal, sekejap haram. Sebab kita tak tahu waktu bila, kadang-kadang terperasan, kan. Sebab tu untuk tidak menarik perhatian orang, kita terus cover, perempuan. Pergilah dekat tukang kasut tu, kan, dia boleh letak alas. Dia letak kecil, yang kecil tu, untuk tak adalah bunyi. Sebab yang ni, janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Serta bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Perempuan, kalau tengok ayat-ayat tentang aurat ini, akhir ayat itu Allah suruh kita bertaubat. Jadi maksudnya dalam perkiraan kita tentang aurat ini, kadang-kadang kita silap dan khilaf. Jadi sebab tu kita kena mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terlalu syadid sangat ni, sampai kita
tidak mengiktiraf perhiasan Allah. Semua tu tak boleh, semua ini tak boleh, semua tak boleh kan. Jadi kita takut, kita deny, mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ada masanya pula kita keterlaluan. So sebab tu dalam kehidupan kita mohon ampun, perhiasan ini juga sebenarnya adalah ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wanita-wanita yang berada dalam keadaan berkabung. Berkabung ini atau iddah kematian ini, ingat dia lain dengan iddah yang hidup. Iddah yang hidup dia boleh bersolek. Iddah kematian yang tak boleh. Ramai orang salah faham. Baru diceraikan oleh suami, talak satu, terus minta mesej, Ustazah, saya sekarang ini nak pergi kerja, boleh ke Ustazah saya pakai gincu? Saya kata, suami tu puan mati ke? Tak, masih hidup. Boleh, sebab dia, saya kata itu bukan berkabung. Lepas tu kejap lagi telefon lagi, Ustazah boleh tak saya sekarang ini keluar dengan kawan-kawan saya? Saya kata, sebelum ni awak keluar, awak cakap tak dengan suami awak? Cakap. Sekarang kena cakap lah dengan dia. Lepas tu, Ustazah saya kena sampai 40 hari ke? Kita wanita kena keluar daripada kepompong ini, perempuan. Sebab kita kena menghadapi juga waktu-waktu berkabung ni. Sama ada berkabung untuk suami atau berkabung untuk ahli keluarga kita yang lelaki. So kena faham, berkabung atau ihdad, iddah kematian adalah untuk kematian saja. Dia berbeza dengan iddah yang biasa ya. Baik, nak tanya lagi, boleh pakai cincin ke tak masa bercerai? Bercerai hidup lah tu. Okey, kasut bertumit tinggi ya. Okay. Ada kajian ni, muka surat 265, kajian pakar kesihatan. Pemakaian kasut bertumit tinggi membahayakan kesihatan wanita, terutamanya bagi wanita yang hamil. Okey. Baik, Ustaz Muhadi tak sampai lagi. Teruskan. D. Hiasan telinga. Menindik telinga dan memakai subang, hukumnya adalah harus. Dan ada sebahagian riwayat menceritakan subang dan anting-anting ini antara perhiasan para sahabat Nabi ya. Jadi Ibnu Abbas dia cerita Nabi SAW sewaktu memerintahkan untuk bersedekah, maka mereka memerhatikan wanita menghulurkan tangan ke bahagian telinga mereka. Dia ambil subang, anting-anting untuk dijadikan sedekah. Okey. Dan perbuatan menindik telinga adalah untuk tuntutan fitrah wanita, sebab dia wanita, membezakan dia dengan lelaki. Okey. So jadi pada hari ini kita banyak pula kan orang yang tindik-tindik tu, dia bukan setakat tindik telinga. Dia kalau tindik hidung ikut budaya, contohnya India yang Muslim, yang tu tak mengapa. Budaya kan. Contohlah mak kita ni India, mungkin kita dibesarkan oleh orang Melayu. Jadi mak kita India Muslim. Perempuan kalau pergi ke India, ramai kan orang tu Muslim pun dia akan bertindik. Yang tu tak mengapa. Tapi kalau kita yang bukan budaya kita, kita tindik, takut kita terikut, sebab sekarang dah ada budaya fasik. Budaya fasik, budaya-budaya yang agak bebas ya, dia orang menindik hidung. Jadi kalau boleh tinggalkan sebab takut kita jadi ikut budaya yang tu, bukan ikut budaya keturunan kita pula. Okey, kemudiannya dia tindik apa lagi? Telinga yang sampai atas, lidah lagi, pusat lagi. Aduh, kan? Ya saya. Lelaki, ya, sebab situ juga ada budaya. Dulu kalau dia ini level dia tinggi, macam level raja, diorang akan tindik. So kalau itu memang satu budaya yang tidak ada kena-mengena dengan macam fasik ya, perlakuan-perlakuan orang yang fasik, ataupun daripada sudut akidah dan keagamaan. Sebab kalau orang India, dia kan mungkin kan, sebab dia punya nanda pun ada makna kan. Jadi kita tengok ada makna apa sebenarnya.
Maksud kalau ada makna ketuhanan, Tuhan-Tuhan dia pakai anting-anting. So kita pun pakai anting-anting. Yang tu tak boleh lah tuan-puan. Ya, okey. So setakat itu saja kita sampai hiasan telinga. InsyaAllah fashion rambut bulan depan. Bulan depan kan? Bulan depan. Ke minggu? 2 minggu lagi. Okey. Okey Allah. Best dapat anak murid macam ni. Ingat. Okey. Saya setakat itu saja. Saya mohon ampun dan maaf ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya atas salah dan silap. Jumpa lagi insya-Allah.